Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas kita petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa petang ini, dan insyaallah kita akan meneruskan ya kelas 50 formula kita. Ya, kita sampai formula yang ke-48. Contoh yang kelima Ya, formula 48 ni maknanya isim jamid yang terletak selepas ayyuha dan ayyatuha adalah badal. Kalau mustaq dia boleh sifat pun boleh, badal pun boleh. Ya. Isim jamid selepas ayyuha ataupun ayyatuha adalah badal. Kalau isim mustaq dia jadi sifat ataupun badal. Baik. Isim jamid ni apa? Yang dia tak boleh dipecahkan lah, yang tukarkan kepada bentuk yang lain. Itu isim jamid. Isim musyaq pula adalah yang boleh dipecahkan kepada bentuk yang lain. Ya, seperti yang disebutkan dalam buku ni, list dia ada 8 ni lah. Kalau nak mudah, kita tak nak pening kepala, isim musyaq yang mana 8 ni. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah dan sebagainya lah. Baik. Okey, kita sampai contoh yang ke 5 Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Baik, hari ini kita akan masuk ayat yang ke-6. InsyaAllah. Ayat dia, qul ya ayyuhal kafirun. Apa makna qul, tuan-tuan? Katakanlah. Katakanlah. Ya ayyuha, wahai. Al-kafirun, orang-orang kafir. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai. Al-kafirun, orang-orang kafir. Baik, jadi perkataan yang terletak selepas ayyuha adalah apa? So, dia isim jamid, dia jadi badal. Al-kafirun. Isim mustaq. Okay. Al-kafirun ni jamid ke mustaq? Cuba cek balik dalam senarai 8 dalam muka surat sebelum ni. Mustaq. Yang pertama, kalau daripada kiri, isim fa'il. Adakah kafirun ni isim fa'il? Bukan. Kafirun. Ya. Fa'ilun. Ya, Fa'ilun. kafara. Fa'il mudhari' yakfuru. Masdar dia kufrun.
Kita lompat kolom yang keempat, isim fa'il. Fa'ilun, kafirun. Kalau seorang, kafir. Kalau jamak jadi Kafiruna. kafiruna, kafirina. Maknanya perkataan al-kafirun ini adalah isim fa'il. Kolom yang keberapa? Kolom yang keempat. Ini ada kelas, awak pergi main kat depan. Kelas. Memang kolom yang keempat, isim fa'il. Bermakna dia bila isim fa'il, dia ni dipecahkan daripada perkataan lain lah. Dia bukan asal lahir terus dalam bentuk isim fa'il. Dia di dalam bentuk yang lain kemudian dibentuk jadi isim fa'il. Maknanya daripada kolom pertama yang ni lah. Kolom yang pertama fa'il madhi, yang ini kolom yang keempat, isim fa'il. Satu tu adalah bilangan. Ini bilangan dia satu. Isim sejenis isim mustaq Ustaz Dia isim fa'il ni kan termasuk dalam kumpulan isim Mustaq. mus. Mustaq. Mustaq. Dia berpunca daripada perkataan kafarah lah, fa'il madhi. Okey, kalau lepas isim mustaq, kita boleh dua pilihan lah Perkataan al-kafirun ni kita selepas ayyuha ni, selepas ayyuha perkataan dia ada al-kafirun kan. Okey, dan bila al-kafirun ni adalah isim mustaq, maka kita boleh bagi salah satu daripada dua alasan. Sama ada kita nak kata dia badal ataupun sifat. Oh. Betul. Umpan. Badal maksudnya apa? Ganti. Ganti. Sifat. Menerangkan. Yang ada pada Cakap Melayu. Okey, yang baik. ada yang satu perkara. Dua-dua ni adalah masuk dalam kumpulan tawabek Isim-isim Ya. yang Hmm. pun Jadi ayu di sini dia baris apa? Ayu. Domah. Domah baris depan. Maka Hmm. kafirun pun kena ikut baris Baris depan. depan. Cuma kafirun ni dia baris depan dengan tanda apa kat sini? Wow. Wow. Tanda baris depan dia adalah kat huruf waw. Kenapa? Sebab ini adalah Jamak muzakkar salim. Zakar Salim ni, jamak lelaki ni, tanda dia bukan diukur pada huruf yang terakhir, huruf nun, tapi dilihat pada penggunaan waw. Wow. Punya waw untuk baris Untuk isim fa'il. baris depan. Depan. Okey, jadi dalam kalau kita nak kata badal pun okey, nak kata sifat pun boleh. Sebab apa? Sebab dua-dua ni kena mengikut. Badal pun adalah tawabek, sifat pun adalah tawabek. Tawabek ni maksudnya isim-isim yang Mengikut. jadi dalam dua-dua keadaan tepatlah dia punya alasan baris dia. Cuma dari segi logik dia, ayu ni kan mana-mana. Katakanlah wahai mana-mana orang kafir. Mana-mana dengan orang kafir tu merujuk pada orang yang sama ke orang yang berbeza? Sama. Orang yang sama lah kan. Mana-mana orang kafir ni maknanya mana-mana orang kafir yang dipanggil tu lah. Okey? Baik. Itu reason dia. Badal ni maknanya ganti ataupun perkara yang sama. Ya, khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar khalifah yang pertama. Jadi dua-dua tu adalah, kalau kita sebut khalifah yang pertama iaitu Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar itu adalah badal kepada khalifah yang pertama, orang yang sama. Okey? Plus. Baik. Jadi ayu mana-mana dengan kafirun, orang-orang kafir tu merujuk pada orang yang samalah yang dipanggil dalam surah ni lah.
Ia merujuk kepada orang kafir yang berada pada zaman Rasulullah. Kafir Mekah lah ni. Okey, kalau sifat pula, mana-mana orang yang tadi tu kan sifat dia, orang tu sifat dia macam mana? Kafir. Ya, mana-mana ayu tu mana-mana orang al-kafirun yang sifat dia kafir. Dia boleh jadi sifat. Sebab kenapa kalaulah lepas dia ni isim jamid, kan kalau kita tengok dalam permulaan ni teroban, kalau lepas dia isim jamid, kalau isim jamid, dia boleh jadi apa? Badal. Badal saja. Tapi kalau isim mushtaq, dia boleh Jadi sifat. sifat ataupun badal. Badal dua. Kenapa? Kenapa isim jamid tak boleh jadi sifat? Tak boleh terpecah. Susah kot soalan ni. Tak juga. Sebagai contoh, rajulun. Ya, dalam contoh ni rajulun. Apa makna rajulun? Lelaki. Tapi Lelaki. Perkataan lelaki ni boleh tak dijadikan sifat? tak boleh. Sifat. Tidak. Contoh lelaki. Macam mana kita nak jadikan dia sifat kepada satu yang lain? Pelajar ini adalah seorang pelajar yang lelaki. Boleh tak? Pelik lah terempat tak boleh. Macam pelik je Ustaz. Baik. Isim jamik contoh dia macam pintu kan. Pintu mana boleh kita jadikan dia sebagai sifat? Ya, dia adalah seorang lelaki yang pintu. Tak boleh. Ya, isim jamik ni. Isim jamik ni dia tak boleh jadi sifat. Isim jamik tak boleh jadi sifat. Kalau jumpa macam mana? Kalau jumpa orang Arab akan takwil ataupun akan bagi penerangan yang lain. Dia akan convertkan isim jamik tu, dia akan cari perkataan yang mushtaq, yang 8 kat bawah ni. Jadi secara ringkasnya kenapa kalau lepas mushtaq, kalau lepas mushtaq, lepas isim mushtaq, kita boleh jadikan apa? Sifat. Dua kan? Sifat ataupun Badal. badal. Lepas jamik dia boleh jadi badal aja. Dia tak boleh jadi sifat. Kenapa? Sebab isim jamik memang tak boleh jadi sifat. Sifat. Itulah alasan kenapa kalau ada ayu lepas dia adalah isim jamik, tak boleh jadi sifat. Dia hanya boleh jadi badal. Okey? Tapi kalau tetap rasa macam dia kurang je kan. Tak beza kan. Tak apalah terobat. Dia ada beza tapi itulah nak bincangkannya tu. Okey, kalau kita tengok kat bawah ni terobat. Contoh yang lain isim jamik tadi kat atas, contoh dia dorbun. Dorbun ni pukulan. Boleh tak pukulan isim masdar ni, kata terbitan ni kita jadikan dia sebagai sifat dalam satu ayat? Okay. Ali, saya melihat seorang lelaki yang pukulan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi yang bawah ni terompat. Yang bawah ni kita boleh jadikan dia sifat. Ya, isim mushtaq ni, yang bawah yang 8 ni terompat, kita boleh jadikan sifat. Contoh dia, dia adalah seorang pelajar yang menulis. Yang mana dia pelajar tapi dia juga adalah penulis. Okey, ini adalah bahagian yang diputus, yang dipotong, maktuk, yang dipotong. Ini adalah bahagian yang dipotong ataupun yang terputus. Dia boleh jadi sifat. Dia adalah seorang lelaki yang suka menipu. Kaki tipu, sifat juga.
Ya, ini adalah sebuah bangunan yang paling tinggi. Boleh juga sifat isim tafdhil. Kalau sifat musyabbahah, dia seorang lelaki yang sifat dia memang dermawan, memang pemurah daripada dulu sampai sekarang. Sifat juga. Jadi biasanya isim mushtaq ni dia boleh jadi apa? Boleh jadi Sifat. sebab syarat utama nak jadi sifat ni dia biasanya memang kena isim mushtaq yang 8 ni lah. Salah satu daripada 8 ni. Kalau tidak, maka dia dipanggil isim jamid. Selain daripada 8 ni, nama dia isim jamid yang tak boleh menerima perubahan. Contoh dia macam pintu, pen. Dia tak ada fi'il madhi dia. Telah pintu, telah pen, tak ada. Ya, maka isim jamid ini dia tak boleh jadi sifat. Okey, jadi kita balik kepada perkataan al-kafirun. Wahai orang-orang kafir. Perkataan kafirun ni dia adalah isim fa'il. Isim apa? Isim fa'il. Maka kita boleh bagi dua alasan lah. Kita nak kata dia ni sebagai fa'il pun boleh. Maaf, kita nak kata dia badal pun boleh. Ataupun kita nak kata dia sebagai sifat pun boleh. Ada soalan, Rahman? Yang dukung soalan, faham ke? Kena pilih satu Ustaz ya. Tak boleh buat dua-dua. Yang mana? Sifat dan badal, dia hanya sifat atau badal. Dia tak boleh lah dua-dua. Kita bagi alasan satu je lah. Itu je. Dia tak boleh. Dia bukan macam kalau mudhaf ilaih lepas tu jadi mudhaf tu dia lain rompan. Contoh dia kalau kita kata Jamal Abdillah, contoh nama orang kan. Jamal Abdillah. Jamal mudhaf, Abdi mudhafun ilaih. Kemudian Abdi mudhaf, kalimah Allah mudhafun. Jadi perkataan Abdi ni dia ada berapa fungsi? Dia ada dua. Yang pertama, Pertama, Mudhaf. mudhafun ilaih. Mudhafun berkaitan ilaih. dengan sebelum. Dalam masa yang sama dia mudhaf. Yang dia mudhaf ni berkaitan dengan Dengan Allahi. selepas. Ah, Kalimah Allah. Yang tu tak ada masalah, Rompan. Biarlah kat bawah ni ada lagi. Tapi dia bukan berkaitan dengan satu perkataan yang sama. Okey, sekarang ni, yang kita lihat sekarang ni adalah apa? Berkaitan al-kafirun dengan ayu. Kan? Betul? Dengan ayu ni lah. Okey? Bukannya kita melihat kafirun dengan perkataan yang lain pula. Tak. Kita melihat perkataan al-kafirun dengan satu perkataan yang sama dengan sebelum dia iaitu ayu. Maka dia boleh bagi satu alasan je. Tuan Rompan nak pilih sifat ataupun badal. Siapa jawab sifat betul, siapa jawab badal pun betul. Yang salah kalau dia kata boleh jadi dua-dua. Tak boleh, dia kena pilih salah satu lah, Roman. dia ada alasan dia lah Ustaz. Alasan dia sifat. Macam sebelah ni, walaupun dia ada dua, tapi dia bukan merujuk kepada dua ni fungsi untuk satu perkataan yang sama, tak? Yang pertama ni sebelum, yang selepas, yang kedua ni adalah selepas. Okey? Dah? Dah Roman? Soalan. Ini kisahnya orang kafir dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu tak nak tinggalkan Tuhan kamu, tak apalah, kita buat macam ni lah, kita buat perjanjian. Okey? Kita bergila-gila lah. Okey? Kamu sembah Tuhan kami dulu. Tidak habis tahun, kami sembah Tuhan kamu lah.
dia orang punya politik ya. Tapi kena mula dengan menyembah Tuhan kami dulu lah. Agak-agak turn lah. Bila kalau turn dia orang kena sembah Allah, dia orang sembah ke tak? Tak sembah. Ah, Bayar. kemudian Allah turunkan ayat ni ya. Surah ni, surah Al-Kafirun. Maknanya tak boleh ikutlah kata-kata orang kafir ni. Dah Roman? Jadi kalau kita nak bagi alasan Al-Kafirun tu, kita pilih salah satu lah. Sama ada dia badal ataupun dia sifat. Tak boleh pilih sekaligus. Dah Dah saya turun. Sambung. Okey. Boleh Ustaz. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dalam surah Yasin. Wa dan imtazu. Maksudnya apa? Berpisah lah. Daripada imtazu ni jumpalah perkataan imtaza, imtazu, imtiaz. Mumtaz. Mumtaz biasa dengar perkataan mumtaz. Mumtaz tu maksudnya Baik. Bagus. excellent. Excellent. Ataupun kalau dalam perbualan tu mumtaz tu bagus lah. Mumtaz. Contohnya kalau dapat jawab dengan baik. Mumtaz. Okey, tapi dalam surah Yasin ni dia memberi maksud yang lain. Dia berpisah lah kalau tak silap saya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah oleh kamu semua. Wa dan imtazu. Berpisahlah oleh kamu semua. Al-yawma. Pada hari ini. Ayyuha wahai al-mujrimun. Orang-orang yang berdosa. Ataupun pendosa-pendosa. Wa dan imtazu. Berpisahlah oleh kamu semua. Al-yawma pada hari ini. Ayyuha wahai al-mujrimun. Orang-orang yang berdosa. Ataupun pendosa-pendosa. Dah? Okay, jadi kita lihat perkataan selepas al-ayyuha adalah al-mujrimun. Al-mujrimun. Al-mujrimun ni dia isim jamil ataupun mustaq. Mustaq. Isim fa'il. Mustaq. Eh. Badan. Bukan. Isim mustaq, Ustaz. Dia daripada perkataan fi'il Isim madhi maf'ul. ajrama. Sifidu Ajrama. Yujrimu. fi'il mudhari' dia yujrimu. Yujrimu. Masdar dia ijram, tak biasa dengar. Betul lah isim fa'il. Isim fa'il dia mujrim. Mujrim. Isim maf'ul dia mujram. Mujram. Maknanya kalau ajrama berdosa, mujrim yang Yang berdosa. Isim fa'il. mujrim ni kalau yang keempat maknanya ini adalah isim apa? Isim. Fa'il. Kolom yang keempat dia adalah isim fa'il. Dan isim fa'il ni salah satu daripada isim Isim mustaq. isim fa'il adalah salah satu daripada isim mustaq. Jadi kita nak bagi alasan apa dekat mujrimun, kita boleh bagi salah satu daripada dua lah. Maknanya dia boleh jadi badal ataupun boleh jadi sifat. Kepada siapa? Kepada Ayub.
Okey, sudah. Korban. Hmm. Ada soalan? Hal indakum soal? Ma indi. Ya. Okey, saya sambung Dah Boleh. Ayat seterusnya, summa innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Kemudian innakum, sesungguhnya kamu semua, ayyuhadh-dhallun, wahai orang-orang yang sesat. Ad-dhallun, wahai orang-orang yang ayyuhatu wahai ad-dhallun, orang-orang yang sesat, al-mukadzibun, yang mendustakan. Al-mukadzibun, yang Bukan. mendustakan. Dulu isim mustaq, Ustaz. Hmm? Dulu dengan kazibun isim mustaq dulu. Ad-dhallun ni adalah yang sesat dan al-mukadzibun adalah yang mendustakan. Ad-dhallun ni daripada perkataan dhalla, fi'il madhi. Hmm. Ya, fi'il madhi dia dhalla. Fi'il mudhari' dia saya tak bincang lah sebab kita terus syak kepada apa? Kita lompat pergi kepada isim fa'il dia dhallun. Yang ni special sikit isim fa'il dia. Ini isim fa'il untuk yang kalimah yang ada sabdu tuan-tuan. Hmm. Kalimah yang ada sabdu ni bila jadi isim fa'il dia tak bunyi fa'ilun pattern dia. Dia jadi lain sikit. Oh, Macam dhalun, barun. Ya. Apa lagi? Ma'adun, farun. Ya. Asalnya dhalilun sebenarnya. Fa'ilun dhalilun. Tapi sebab ada huruf yang sama tu disabdukan jadi dalam dhalun Okey, yang sesat. Ya, jadi dia adalah isim apa? Al-dhalun ini adalah isim fa'il. fa'il. Ya, isim fa'il ni kolom keempat ni. Ini isim fa'il bermakna dia juga adalah isim Mustaq. Mustaq. mushtaq. Jadi dia boleh jadi badal Dan juga sifat. ataupun sifat. Tapi al-mukadzibun yang kedua ni dia dah bukan duduk lepas ayuha dah. Ya, dia akan jadi apa? Dia jadi sifat. Sifat kepada Pada dhalun. ad-dhalun Al-mukadzibun ni boleh. dia bukan sifat kepada ayu dah teman-teman. Al-mukadzibun ni dia akan jadi sifat kepada Dhalun. dhalun ni jadi mausuf pula teman-teman. Dia dah berlapis ni. Hmm. Ah, ad-dhalun mausuf lah. Ad-dhalun mausuf Hmm. dan al-mukadzibun jadi sifat. Jadi sifat. Oh, dalam ni sifat kedua, badal kedua. Ya. Kita cuba cek saya cuba cek dalam apa i'rab Quran. Saya pernah ajar surah Al-Waqi'ah ni, tapi dah beberapa masa yang lalu kan, jadi kena cek balik. Satu. Oh, betul lah, dia jadi sifat yang kedua tuan-tuan. Dia bukan macam saya tulis ni. Dia akan jadi sifat yang pertama, Sifat saniyah. Sifat. al-mukadzibun dia akan jadi badal ataupun sifat yang Dua. badal ataupun sifat yang kedua. Ini sifat pertama. Al-mukadzibun sifat yang kedua.
Sebab al-mukadzibun juga dia isim fa'il tuan Rahman. Ya. Ya. Saya belum tunjukkan dia punya asal usul ya. Dia daripada kadzaba ya. Sifat 3. Sifat 3 kadzaba. Fa'amma man Yukazibun. a'ta wattaqa. Fa'amma man bakhila wastaghna. Wa kadzaba bil husna. Kadzaba fi'il madhi. Isim fa'il kalau yang keempat mufa'ilun mukadzibun. Yukazibun. Ya, yang mendustakan. Oh, tak nampak. Yang mendustakan apa? Mendustakan hari kiamat. Dalam apa? Dalam surah Al-Waqiah. Dia tak boleh jadi dalam masa yang sama, dia juga mausuf dan kazibun jadi sifat. Ustaz dia tak boleh macam tu ya. Nanti tak boleh. Mm-mm. Kalau badal mungkin boleh lah. Kalau sifat ni biasanya dia sifat 1, sifat 2, sifat 3. Pasal dia pendusta tu ialah yang ayu tu bukan bukan sifat orang yang sesat. Dia sifat yang ayu tu mula kan. Ayu tu dia dah 2 sifat lah. Pertama, Ayu tu ada orang itu sifat. dia sesat dan orang itu juga mempunyai sifat mendustakan. Yep. Dusta. Orang ayu tu, mana-mana orang yang dipanggil tu, dia memang ada 2 sifat ni. Sesat satu, dah sesat, lepas tu mendustakan pula. Mm-mm. Sepatutnya kalau dah sesat, dah tahu diri tu sesat, janganlah Kan? mendustakan orang lain pula. Ya, maknanya diam je lah. Tapi yang tu yang berlaku sekarang ni, teman. Sesat, menyesatkan. Kalau dia bawa kereta, dia sesat seorang-seorang pergi, dia nak pergi utara, dia pergi ke selatan, tak adalah masalah. Dia bawa konvoi ni. Dia pergi, contoh pergi konvoi ke mana? Thailand lah. Hmm. Dia sesat seorang-seorang cukup lah. Dia pergi, suruh orang lain ikut dia juga. Orang lain tak nak. Dipaksa. Yang tu yang teruk. Bila konvoi kena ikut lah yang depan Ustaz. Dia dah bercerai. Okey, dia macam kita bersifat kan. Astaghfirullah. Dalam Asma'ul Husna lah senang. Ataupun dalam Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman sifat Allah. Ar-Rahim pun sifat Allah kan. Ke Ar-Rahman tu sifat. Lepas tu Ar-Rahim tu sifat kepada Ar-Rahman. Tak boleh. Ar-Rahman sifat satu. Ar-Rahim jadi sifat yang Kedua. Kedua. kan. Dia tak boleh. Dia sifat dia tak boleh jadi mausul pula. Dia punya mausul dia ni lah satu je lah kat sini. Ayu ni. Ayu ni mana-mana orang yang dipanggil tu lah. Siapa orang yang dimaksudkan tu, sifat dia sesat dan dia mendustakan. Di sini mendustakan hari kiamat lah tuan-tuan. Mendustakan kebangkitan semula selepas mati. Sebab dalam surah Al-Waqiah ni dia ada 3 golongan. Satu golongan golongan kiri, golongan kanan dan golongan yang al-awwalun. Awalin orang-orang yang terdahulu dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan yang terdahulu ni golongan anbiya lah. Orang-orang syahid Okey, baik. Dah teman-teman. Ayat yang seterusnya. Yang ni nak cerita tentang orang yang sesat dan orang berdustakan ni. Allah sebut la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan makan daripada pokok zakum. Famaliuna minal butun. Walaupun pokok tak sedap, dia akan makan sampai penyang perut mereka. Penuhkan dengan pokok zakum tadi. Syaribuna alaihi minal hamim. Batu itu makanan. Minum apa pula? Minum air yang menggelegak, mendidih. Mana kita boleh minum air menggelegak, mendidih, terbakar mulut. Tapi akan minum juga. Lepas tu minum macam mana? Fasyaribuna syurbal him. Mereka minum seperti unta yang terkena penyakit dahaga yang tidak hilang dahaganya. Memang ada satu sakit unta ni. Kita tahu antara makhluk yang banyak minum air adalah unta. Dan dia Allah bagi kurniaan kepada dia untuk dia boleh mengisi air yang banyak dalam bahagian badan dia. Dia boleh berjalan jauh tanpa minum air.
Okey, tapi dia ada satu penyakit yang mana dia minum dahaga tak hilang. Akhirnya sampai dia mati. Jadi bayangkan air tu panas. Tapi minum macam minum tak hilang dahaga. Minum tak hilang dahaga. Nauzubillah. Ayat yang seterusnya fama khatbukum ayyuhal mursalun qala fama khatbukum ayyuhal mursalun fama khatbukum ayyuhal mursalun ini kisah kalau tak silap ini kisah Nabi Ibrahim dengan siapa? Dengan utusan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr ayat 57. Malaikat datang jumpa dengan Nabi Ibrahim. Surah Al-Hijr ayat berapa? 57. Katan qala fama khatbukum ayyuhal mursalun ni ayat ni ada dua seingat saya. Ya, di dalam surah Al-Hijr dan di dalam surah betul ada dua tempat Kalau nak tambah boleh tambahlah dalam rujukan. Ya, satu lagi surah Az-Zariyat ayat 31. Ya, saya share dengan tuan-tuan. Azariat 31 dia ada tambah sikit qala. Dua-dua ada qala. Oh, ya ke? Dua-dua ada qala. Satu Al-Hijr ayat 57. Satu tiga. Azariat 31. Okey. Al-Hijr ayat 50. Allah. 57. Zariyat 31. Okey, berapa Zariyat? 30. Oh ya, betul Ustaz. Dua-dua ada qala. Exactly the same. Hmm. Okey. Ya, kisah sebalik ayat qala fama khatbukum ayyuhal mursalun yang ini ada kita jumpa di dalam Al-Quran di dalam dua tempat di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama di dalam surah uh,
Al-Hijr 57. Al-Hijr ayat 57 dan yang kedua di dalam surah Az-Zariyat Az-Zariyat ayat 31. 31. Sat- Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, ini tempat dia ya, terupan. Pak ya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, di dalam Al-Quran ada dua tempat. Selalu mereka yang hafiz-hafiz Quran ni dia tahulah ayat-ayat yang apa yang ada beberapa tempat dalam Al-Quran ya. Ini kisah tentang siapa? Tengok ya terjemahan Nabi dia. Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim ya, ada malaikat datang. Nabi Ibrahim bertanya pula, apa hal kamu wahai utusan Tuhan? Apa ceritalah ya? Khatbu apa cerita? Orang sekarang kalau gen yang apa? Gen Z. Sekarang gen apa? Gen X. Okey. Mereka cakap je lah, apa cer kan? Jumpa-jumpa je apa Ya, cer. Apa cerita Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa hal, apa cerita, apa berita kamu wahai utusan Tuhan? Ini kisah di mana Nabi Allah Ibrahim, malaikat jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa malaikat jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim? memberitahu dua perkara. Pertama, Pertama, akan lahir seorang anak. Dia akan dapat seorang anak. Satu lagi tentang balasan kepada kaum Lut. kaum Lut. Kau Lut ke? Kenapa nak bagi nak Anak saudara dia. okey Jadi malaikat ni datang nak menyampaikan berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim akan kelahiran anak lelaki iaitu Nabi Ishak dan berita gembira juga lepas dapat lahirnya Nabi Ishak nanti akan lahirlah Nabi Yaqub. Okey, dalam masa yang sama mereka nak meneruskan perjalanan mereka pergi untuk membinasakan kaum Lut. Lalu Nabi Ibrahim pun kata di sana ada anak saudara. Qala inna fiha Luta. Di sana ada Nabi Lut iaitu anak saudara dia. Malaikat jawab apa? Qalu nahnu a'lamu bima fiha. Kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Okey. Jadi ayat ni memang sebiji sama. Kalau baca pejam-pejam mata dia tak fokus takut dia tersilap lah Baca daripada surah Al-Hijr masuklah surah Az-Zariyat. Ataupun Pendek baca sikit. surah Az-Zariyat masuk surah Al-Hijr. Surah Az-Zariyat ni dia permulaan juzuk 27 Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. 27 27. Cik. Al-juzuk as-sabi' wal 'ashr. Juzuk 27. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin Okay. Baik, kita balik semula kepada ayat kita. Jadi Al-Mursalun kat sini, perkataan Al-Mursalun ni dia adalah apa? Al-Mursalun di sini dia adalah isim maf'ul Daripada perkataan fi'il madhi dia adalah apa? Arsala. Fi'il madhi dia arsala. Sifir 2 Saya tak terjemah lagi tadi. Fa ma apakah ma apakah khatbu hal. Qum kamu semua ayyuha wahai al-mursalun utusan-utusan Allah. Apakah hal ataupun urusan Qum kamu semua ayyuha wahai al-mursalun utusan-utusan Allah. Baik, arsala fi'il madhi, kita lompat kolom yang ke-6 Lompat kolom yang ke berapa? Kolom yang ke-6.
Iaitu kalau yang keenam adalah isim maf'ul, muf'alun jadi mursalun. Ya, kolom yang bukan 6, kolom yang kelima, maaf. Kolom yang kelima ni adalah apa? Isim Maf'ul. maf'ul. Betul tak, Tuan Rahman? Kolom yang kelima. Isim fa'il dan keempat isim maf'ul kelima. Kolom yang keempat isim fa'il, kolom kelima isim maf'ul. Dan dia isim maf'ul ni adalah salah satu daripada isim mushtaq lah. Betul? Ya. Okey, jadi kalau isim mushtaq, kita boleh kata dia ni adalah apa? Dia boleh jadi badal ataupun sifat. Ya, kepada ayu, ayu bagi depan, mursalun ni bagi depannya dengan menggunakan huruf Wow. waw, macam tadilah. Okey. Maknanya malaikat ni dia memang boleh berupa bentuk manusia ya, Tuan Rahman. Hmm. Samalah dengan syaitan pun. Syaitan boleh berupa bentuk manusia juga kan? Kita tak boleh. Kita tak tahu. Allah alam. Hmm. Syaitan boleh menyamak, boleh berupa dengan bentuk manusia lah. Dia syaitan tapi dia menyamar jadi manusia. Ya. Boleh kan ada kisah Nabi yang kisah Abu Jahal bersidang, tiba-tiba datang syaitan memberi idea tu. Oh ya. Dia bagi idea apa? Bagi idea macam mana nak bunuh Nabi tu lah. Oh, saya first time pula dengar ni. Oh, ya ke? Okay. Yang biasa yang masyhur yang hadis yang Nabi ajar Abu Hurairah tu kan. Abu Hurairah cerita dia jaga kurma, lepas tu malam ada orang datang nak curi kan. Dia dapat tangkap. Dia lepaskan kali ketiga. Bila besok cerita pada Nabi, Nabi kata nanti malam nanti datang lagi. Sampai dia kali. Lepas tu Nabi kata, beritahu, kamu tahu tak siapa tu? Syaitan. Okey dah ayat ni. Oh, yang Abu Jahal tu first time saya dengar tu. Hmm. Dah. Dah Hmm. Ayat yang terakhir, formula nombor 48. Afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Ini surah Az-Zumar ayat 64. Adakah fa tu maka maka adakah selain daripada Allah? Hmm. Surah Az-Zumar ayat 64. Lalu adakah ya? Lalu adakah? Lalu ni terjemahan untuk fa ni. Ataupun Atau maka lah, boleh Maka ataupun lalu adakah ghaira selain daripada Allah tak muruni kamu semua bersungguh-sungguh menyuruh aku. Tak muruni kamu semua bersungguh-sungguh menyuruh aku a'budu menyembah atau memuja. Di terbalik ni sebenarnya ghairallah ni kat belakang tu Rahman. Ayat ni macam ni adakah kamu semua tak muruni bersungguh-sungguh menyuruh aku menyuruh aku a'budu ghairallah menyembah selain daripada Allah, menyembah atau memuja selain daripada Allah. Dia perkataan ghairallah ni sebenarnya kedudukan dia kalau nak faham kedudukan dia dekat mana? Kedudukan dia dekat sini. Dia jadi maf'ulun bih tapi didahulukan dalam sebab tu dia tulis kat bawah ni maf'ulun bih muqaddam
Dia maf'ulun bih kepada perkataan a'budu. A'budu ni fi'il. Dulu. Dia bukan mendahului satu fi'il tu. Dia bukan mendahului a'budu. Dia mendahului perkataan tak murni lagi. Dia bypass berapa perkataan tu. Perkataan Allah satu. Tak muru ni ada dua Dua. Ni tiga. A'budu empat. Dia pergi bypass empat perkataan. Jadi kita panggil maf'ulun bih muqaddam, didahulukan. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Wahai orang-orang yang jahil. Jahilun ni dia daripada perkataan jahala lah. Halang. Jahala fi'il madhi dia, isim fa'il dia jahil. Jahala. Kolom yang keempat isim fa'il jahil. Kolom yang keempat isim fa'il jahil. Orang yang jahil lah, ataupun yang tak tahu. Bermakna jahilun di sini isim fa'il kolom yang keempat dia adalah isim mushtaq, maka kita boleh kata jahil ini badal ataupun sifat kepada ayu baris depan, jahilun baris depan dia dengan menggunakan huruf waw. Okey, habis. Kenapa orang Arab jahiliyah disebut dengan makna jahiliyah? Adakah mereka ni jahil tu maksud bahasa lain dia, terjemahan lain ni adalah bodoh lah. Adakah orang Arab jahiliyah ni bodoh, tak tahu langsung ataupun teruk sangat lah? Bodoh lah bahasa mudah. Orang jahiliyah ni bodoh. Asal sangat tu bodoh tu. Tak pandai lah. Adakah orang Arab jahiliyah ni tak pandai? Dah, Rahmat? Sudah? Kelas? Okey. Kalau dah, habis dah ayat ni kan? Contoh dah habis. Masuk formula nombor 29 Jadi jawapan dia adalah mereka jahil ni maksudnya tak ada agama lah. Itu maksud dia. Bukanlah maksudnya mereka Arab jahiliah tu bukan sebab mereka tak ada ilmu, tapi maksudnya mereka tidak ada agama. Ikutan je lah mereka tahu dalam keadaan telanjang. Dalam Quran sebut wa ma kana salatu 'indal baiti illa muka'a wa tasdih. Tidaklah salat mereka di Baitul Haram. Di Baitullah tu di Baitullah, di Masjidil Haram tu adalah melainkan bersiul dan ditepuk tangan. Orang solat ada rukuk, ada sujud, dia siul, tepuk tangan. Dan orang Arab ni dia memang ada satu tradisi yang mana bila berlaku apa-apa mereka suka buat bunyi macam biasa dengar tak Roman? Dia akan buat macam tu. Laki ke perempuan ke, lagi kuat. Macam contoh orang kena bunuh ke, hukum jatuhan, bila jatuhkan hukuman bunuh, dia akan buat macam tu. Macam Dayak. Macam Dayak. Dia cakap orang je Roman. Sampai kat Mesir dia kata kita ni apa? Hongga-bongga. Orang Mesir ni. Dia kata hongga-bongga. Hongga-bongga ni maknanya macam orang, macam itulah macam orang Dayak kan. Sebab dulu masa PM memperkenalkan Malaysia, dululah bekas Perdana Menteri Mahathir. Orang Mesir ni kenal siapa? Mahathir lah. Oh, Mahathir. Malizi, Mahathir. Mahathir je kenal. Yang lain tak kenal dia.
Sebab mungkin masih mempromosi tu ditunjukkan lah ada apa, ada suku kaum Dayak ke Iban ke apa semua. Dia ingatkan semua orang Malaysia macam tu. Ingat orang Malaysia ni teruk sangat. Siap dia kata LRT ni ada ke kat Malaysia? Macam dia orang ada metro kat bawah tanah. Ada ke kat Malaysia? Ada kebangunan kat Malaysia. Tapi kita teruk tu tak adalah kita bercakap macam tu kan kalau jadi apa-apa. Tapi itu Hmm. punya tradisi. Sekarang tapi kat tempat dia orang Malaysia engineer ni Ustaz. Ya. Kereta api kat negara dia orang Malaysia yang punya ciptaan. Engineer dia. Yelah. Tak ada maknanya dia terlampau taksub membuta lah orang Mesir ni. Dia asabiah dia dahsyat sangat. Bila kata Mesir macam masa Malaysia. Oh, Mesir umur dunia. Tak habis-habis itu dia punya gelaran lah. Mesir ni adalah ibu kepada dunia. Saya kadang-kadang kalau dah sering sangat kan umur dunia, saya punya Malaysia abu dunia. Malaysia bapa dunia. Hmm. Dia kalau orang Mesir yang dia dah pernah tengok, dia pernah sampai ke Malaysia, dia akan respect. Kalau kita berjalan pergi mana-mana kedai ke apa ke, bila jumpa dengan orang yang saya pernah sampai Malaysia, saya pernah makan durian apa, dia bercakap tu dia respect dan dia hormat dengan orang Malaysia sebab dia tahu macam mana orang Malaysia, culture Malaysia kita ni tak adalah kasar macam ni orang. Dan tak adalah panggil apa terlampau apa asabiah sangat. Tapi mesti macam tu. Ingat negara dia habis majulah. Baik. Sambungan formula nombor 49 ya. Isim selepas laula adalah mubtada dan khabarnya mahzuf. Ya, isim selepas laula adalah mubtada dan khabarnya mahzuf. Mahzuf ni maksudnya apa? Hilang, dibuang. Mahzuf digugurkan, Bukan. dibuang, dihazafkan. Dibuanglah. Dibuangkan ataupun dibuang. Itu masuk mahzuf. Laula maksudnya apa? Kalaulah tidak. Kalau lah tidak. Kalaulah tidak. Kalaulah Tidak. tidak. Daulah ni kira macam araf Ustaz Ya. Araf. Araf kan? Tapi Ya. tak popular lah. Popular tak? Macam mana? Tak popular. Dia dalam diagram tak ada laulah. Rasanya diagram baru ada kot laulah ni. Ada ada buat syarat Ustaz. Ada dekat dalam araf syarat. Oh, ada, Araf jazam 2 tu. ada kan? awak, ada awak syarat. Ada kan yang baru. Ada laulah Laulah kalau lah tidak. Dia araf tuan-tuan. Dia araf syarat dan dia juga araf jazam ni. Ya. Dia tak menjazamkan kan? Kena cek balik. Saya tak berapa ingat. Sebab araf jazam ni jarang dibincangkan. Mungkin dia sebab tengok dalam contoh ni pun dia memang kebiasaan dia lepas dia isim kan. Sebab kalau kita tengok formula ni, isim yang terletak selepas laula akan jadi mubtada. Biasanya lepas laula ni memang isim lah. Jadi kalau lepas dia isim ni tak ada kaitan dengan jazam lah. Sebab jazam ni mematikan fi'il mudhari' kan. Ya. Ya. Baik. Jadi isim selepas laula adalah mubtada dan khabarnya adalah mahzuf. Maknanya dia jumpa jumlah ismiah lah Ustaz. Bermakna dia jumpa dengan jumlah ismiah lah selepas dia. Ya.
Sekejap ya, Tuan Rahman. Laula Perkataan laula. Baik. Perkataan laula ni maksudnya kalaulah tidak ya disebut di dalam contoh dia laula Muhammadun lahalakna. Kalaulah tidak kerana Muhammad pasti kami akan lahalakna, kami akan celaka ataupun binasa. Ya. Perkataan sebenarnya ditulis di dalam tulisan kita sebut dia kata formula dia adalah isim yang terletak selepas laula iaitu apa? Muhammad. Ya, isim yang terletak selepas laula adalah apa? Muhammad. Betul. Hmm. Dia akan jadi Tak ada. Mubtada. mubtada. Tak ada. Adakah lahalakna tu khabar dia? Tidak. Kan. Sebab laula ni syarat Tuan Puan. Kepada bang. Bila syarat, kita kena cari ayat syarat. Iaitu ayat apa? Tergantung. Dan kena cari Gantung. ayat jawab syarat. Maksudnya Pelengkap. ayat Syarat. pelengkap. Pelengkap. Okey, laula Muhammad. Kalaulah tidak kerana Muhammad. Ini ayat syarat. La halakna, kami pasti binasa ataupun celaka. Ini ayat jawab syarat yang belakang ni. Okey. Jadi kita tak boleh kacau ni. La halakna kita tak boleh kacau dia. Muhammad ni mubtada. Mana khabar dia? Hmm. Yang mahzuf tu. Mahzuf. Maknanya Mahzuf. khabar dia sampai bila-bila tak nampak. Khabar dia mahzuf, apa dia? Penerangannya dekat bawah ni. Khabar dia ni sini. Dia dekat sini. Sa'adan. Sa'adana. Kalau tidak Muhammad menolong kita, pasti kita akan binasa ataupun celaka. Jadi ayat ni Muhammad Mubtada. Muhammad mubtada. Mana khabar dia? Khabar dia Mahzuf. mahzuf. Apa dia? Kalimah dia sa'adana. Okey. Sa'adan. Halakna tu jadi jawab dia lah. Ni ayat jawab. Hmm. Okey. Dapat Tuan. Jawab syarat.
Dapat ke? Ada apa-apa soalan? La'andakum soal? Ada? Okey, contoh yang lain. Kat bawah. Boleh juga diandaikan khabar mahzuf dia adalah perkataan maujud. Kita boleh kata sa'adna khabar dia ataupun kita boleh kata khabar dia yang tak nampak tu adalah maujud. Laula Muhammad maujud. Kalaulah tidak Muhammad tu ada, la halakna, kami pasti akan binasa. Muhammad mubtada, maujud ni akan jadi Khabar. khabar. Okey? Maknanya kita kena letak sendirilah Ustaz dia punya perkataan jawab tu. Khabar dia. Bukan jawab dia, khabar dia. Khabar dia memang tak nampak lah. Khabar dia jawab pula. Khabar dia tu. Khabar dia memang dalam tulisan tak ada. Tapi bila kita cakap, kita faham. Kalaulah tidak kerana Muhammad, kami, kalaulah bukan kerana aman, tak sampai kita sini. Kalaulah bukan sebab, kalau kita selalunya bukan sebab lah. Kalaulah bukan sebab si Abu ni, saya rasa dah lama dah almarhum contoh. Kan? Maknanya ada orang, kalaulah bukan sebab kerana Abu tu ada. Faham? Ataupun Abu tolong. Jadi khabar dia tu memang biasanya tak disebut. Boleh, Tuan Rahman? Sa'adana apa makna Ustaz tadi? Sa'adana ni bantu. Tolong. Tolong. Sa'ada ni fi'il madhi. Sifat 4. Saya tulis kat sini. Saya tulis sini. Sa'ada ni adalah fi'il madhi sifat 4. Azan 4. Fa'il dia siapa? Fa'il dia huwa. Saya tulis sini Huwa. lah. Sa'adana ni ada 2 kalimah. Sa'ada 1, na 2. Sa'ada ni adalah fi'il madhi sifat 4. Fa'il dia siapa? Fa'il dia huwa. Wa balik kepada Muhammad lah. Kemudian na ni DMDF maf'ulun bih. Formula 2. Domir melekat dengan fi'il akan jadi maf'ulun bih, formula nombor 2. Okey, sa'ada dia telah menolong na kami. Tapi dalam Akan. terjemahan kita tak terjemahlah semua sekali. Kalaulah tidak kerana Muhammad menolong kita. Kita tak adalah terjemah kalaulah tidak kerana Muhammad adalah dia telah menolong kita. Tak terjemah khabar adalah. Lepas tu sa'ada fa'il madhi, dia telah menolong na akan kita. Pening dengar Mantap. terjemahan dia. Kalaulah tidak Muhammad itu adalah dia telah menolong kita. Dengar pun pening kan. Jadi dalam terjemahan tu hilang lah kebanyakan yang dah faham tu tak payahlah terjemah. Okay. Dah. Dah Kalau maujud dia terus jadi khabar lah. Sebab maujud ni isim maf'ul. Maujud ni dia adalah isim Maf'ul. isim maf'ul. Dia terus boleh jadi khabar lah. Tak payahlah nak cari fa'il apa bagai. Dia isim kan? Isim dia boleh terus jadi khabar kan? Kalau Isim. fa'il tu kena carilah fa'il dia siapa. Kalau dia maf'ulun bih kan? Jumlah tu baru jadi khabar. Sa'adana ni yang atas ni tadi. Jumlah. Fa'il campur fa'il campur maf'ulun bih ni jumlah apa ni? Jumlah Fi'liyah. jumlah fi'liyah ni baru jadi khabar. Panjang sikit lah kalau guna sa'adana ni. Dia biasanya kalau buang-buang ni kita pendek je. Satu kalimah je. Dia tak perlu panjang-panjang. Tapi saya tak katalah salah. Sa'adana tu boleh lah guna. Tapi yang lebih masyhur dia kalau kita jumpa guna perkataan maujud. Itu lebih masyhur penggunaan dia. Okey dah, Tuan Rahman. Tapi khabar ni mahzuf lah. Dia Mahzuf. Ada lagi penerangan kat bawah ni? Tak ada dah. Maujud tu wujud Ustaz. Maujud tu wujud. Ada Daripada perkataan wajadah. Wajadah tu ada, mendapati. Maujud tu adalah wujud ataupun ada. Ada Ada.
Mubtada adalah subjek, khabar adalah yang menerangkan subjek, predikat lah. Ya. Predikat. Mahzuf maksudnya Gugurkan. dibuang, digugurkan. Lepas tu lau ni ada dua. Satu lau ghayah. Terjemahan dia meskipun. Dia ni bukan tiada jawab syarat. Dia bukan syarat lah. Terjemahan dia lau, meskipun. Saya akan balik juga meskipun tak ada orang nak ikut saya. Saya akan pergi ke tempat tu juga walaupun ataupun meskipun tak ada seorang pun yang nak ikut. Nabi kata apa? Takutlah akan api neraka. Takutlah akan api neraka walau bisyaqqi tamrah. Walaupun dengan separuh biji tamar. Maknanya takutlah api neraka walaupun dengan separuh. Maknanya dengan kamu membuat ibadah, bersedekah separuh biji tamar menunjukkan kamu rasa takut daripada masuk neraka. Al-Hadis. Jadi yang tu terjemahan dia meskipun. Yang tu tak perlu cari syarat. Dia sebab dia bukan syarat tuan puan. Biasanya dia berada di mana? Berada di tengah-tengah. Lau yang kita bincangkan ni berada di awal tuan puan. Dan dia mesti ada apa sebelum lau tu? Mesti ada waw. Okey? Jadi lau yang terjemahan dia meskipun ni nama dia ghayah. Dia akan berada di pertengahan ayat dan ada waw. Yang kedua, lau syartiyah ni lah yang kita jawab, yang sedang bincangkan ni. Syartiyah ni maksudnya apa? Penggantung. Syartiyah ni maksudnya apa? Penggantung. Penggantung ayat. Maka daripada sini kita kena cari apa? Ayat syarat, ayat Gantung. tergantung dan kena cari ayat jawab syarat, itu ayat Lengkap. pelengkap. Dia mesti dilengkapi dengan fi'il syarat dan jawab syarat. Dan berada di awal konteks, dia ada terang kat bawah tu. Okey. Berada di awal konteks Allah. Yang B tu lau tu ada sukun ke Ustaz? Wow tu. Sama Ada juga. sukun tu, sama je. Okey. Mungkin dia tertinggal sukun dia tu. Okey. Nampaklah. Berada di awal jumlah dan konteks ibtidaiyah istiqnaq. Maknanya laula yang jadi syartiyah ni dia mesti ada di awal lah kedudukannya. Dia tak boleh ada kat tengah. Laula yang meskipun tu biasanya ada ayat lain, perkataan lain, rangkap lain, lepas tu baru ada walau kat belakang. Okey, sudah. Sudah, Tuan Rahman? Sudah. Ada tak laula wayah Ustaz ada Ha? Laula jenis A. Tak, dia la tu tambah je. Oh, Dia tak. punya punca dia lau je sebenarnya. La tu tidak. Ya, ya. Tapi kalau kat tengah-tengah laula ni tak ada. Laula ni memang biasanya ada kat belakang. Di awal. Di awal. Laula. Okay, ada satu kisah menarik tentang laula ni. Sekejap Sobat.
Okey, antara kisah menarik di sebalik penggunaan perkataan laula ni tuan-tuan adalah yang berkaitan dengan kisah di mana satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pernah menyuruh untuk melaksanakan hukuman rejam pada seorang wanita yang melakukan zina. Ya, namun wanita itu dia dia tak siuman lah. Okey. Di dalam hadis ada disebutnya wa amara bi rajmi majnunah. Ya. Sayyidina Umar dia panjang ada berapa banyak, ada banyak versi lah. Antara yang disebut amara bi rajmi majnunah. Sayyidina Umar dia perintahkan untuk merejam seorang wanita yang tidak siuman yang melakukan zina. Lalu Sayyidina Ali masa tu dia pun berkata, faqala lahu Ali radhiyallahu anhu, innal qalama rufi'a 'anil majnun. Dalam hadis yang lain disebut Sayyidina Ali halanglah, suruh lepaskan wanita tadi. Sayyidina Ali kata, bukankah kamu pernah dengar tak dia angkat kolam itu, maknanya tidak akan dijatuhkan hukuman ataupun tidak dihukumkan bersalah kepada 3 jenis manusia, 3 jenis golongan manusia, iaitu siapa? Anil majnun hatta yabra. Annal qalam qad rufi'a an salasah. Tunjukkan tu Ustaz, dia tak nampak dia punya. Oh, tak tunjuk ya? Jap. Yang pertama daripada orang gila sehingga dia sembuh. Yang kedua daripada orang tidur sehingga dia jaga. Dan daripada kanak-kanak sehingga dia dah boleh berfikir secara waras. Daripada budak-budak lah. Okey, jadi di dalam hadis yang ini dia sebut secara pendek je lah. Tapi dalam hadis-hadis yang lain disebut panjang sedikit. Cuma yang ni kita nak pendekkan sebab kita nak fokus pada laula. Antara jawapan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, lepaskan. Sayyidina Ali perintahkan supaya Sayyidina Umar lepaskan wanita tadi. Sebab innal qalam, sesungguhnya qalam itu iaitu ketetapan, hukuman. Itu terangkat. Rufi'a 'anil majnun. Terangkat daripada orang gila. Hatta yufiqa, sehingga dia sedarlah. Sehingga dia menjadi siuman semula. Fa'amsaka, lalu Sayyidina Umar pun berhentilah daripada melaksanakan perintah rejam tadi. Dan dia kata apa? Laula aliyun la halaka Umar. Laula aliyun la Kalau tidak halaka Ali, Umaru. Terjemahkan. kalau tidak kerana Ali, Aha. la tu, halaka tu tak benar. Halaka maksudnya apa? Binasa Tadi lah. dah ada dah halakna tadi dalam buku. Laula Muhammadun maujud. Pastikan Laula tidak. Muhammadun sa'adna la halakna kan? Halakah ni binasa lah ataupun musnah lah. Pasti kita binasa. Binasa. Lam ni haraf la ni haraf taukid. Kalau taukid, taukid. Kalaulah tidak kerana Ali, maka nescaya binasalah Umar. Maksudnya apa? Laula Aliyun maujud lahalaka Umar. Laula Aliyun maujud lahalaka Umar. Kalau tidak kerana Ali ada, Wujud. nescaya binasalah Binasa Umar. yang benar. Jadi Ali adalah mutadak. Betul? Mana khabar dia? Khabar maujudun, mahzuf. Maujud ni mahzuf. Masuk. Tak nampak. Kalau tak sebut faham tak? Faham kan? Faham. Kalaulah tidak kerana Ali ada, nescaya kalaulah tidak kerana Ali, nescaya Umar telah binasa. Binasa. Ataupun pasti Umar binasa. Okey. Ini masyhurlah ni ungkapan ni. Laula Aliyun lahalaka Umar. Tapi dalam sebutan ni memang sebut yang atas lah. Yang bawah ni saya tulis nak mengeluarkan mana khabar yang mahzuf dia tu. Iaitu maujud. Okey. Kelas. Atas.
Kita ambil contoh ayat Quran. Yang ni. Yang tadi dah kan, Tuan Rahman? Dah eh? Dah. Katakanlah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Ini antara ayat yang Imam selalu baca lah dalam surah Al-Furqan. Ayat yang tak habis. Laulah. Tabarakalladzi nazza'a Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Saya dulu ingatkan ni awal surah tuan-tuan. Al-Furqan. Yang ayat yang saya baca ni, ini ayat terakhir lah. Kalau kita tengok dalam Quran. Kalau kita tengok dalam Quran, dia surah Al-Furqan. Al-Furqan. Ni ayatnya tuan-tuan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Qad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sebelum dia ada ayat tabarakalladzi. Ini tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Dulu saya ingatkan ni awal surah tuan-tuan. Macam surah Al-Mulk kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya duk cari manalah sebab di tempat saya dulu imam dia dah meninggal lah Imam veteran, dia biasa baca solat ni waktu subuh. Jadi saya bolehlah ingat-ingatlah sikit masa sebelum awal-awal dulu saya ingatlah ni ayat ni antara yang dibaca oleh imam. Saya cari manalah surah, rupanya di tengah-tengah surah tuan-tuan. Dia akan baca ni panjang juga ni ayat ni. Sampai ayat yang terakhir lah yang kita sedang bincangkan ni. Qul ma ya'ba'u bikum, katakanlah. Qul katakanlah. Ma ya'ba'u bikum. Tidak. Ya. Qul katakanlah oleh engkau. Ma ya'ba'u bikum. Tidaklah. Tidak akan menghargai. Ma tidak. Ya'ba'u menghargai. Ma tidak. Ya'ba'u akan menghargai. Bikum kamu semua. Rabbi oleh Tuhanku. Laulah kalaulah tidak. Kalaulah tidak adanya doa hukum, doa kamu semua. Doa ibadat kamu semua. Doa ibadat kamu semua. Ya, saya ulang balik. Pun katakanlah oleh engkau. Ma ya'bau, tidak akan menghargai. Kum, kamu semua. Bi tak ada terjemahan. Kum, kamu semua. Rabbi oleh Tuhan aku. Oleh Tuhanku. Baik, Tuhanku tidak akan menghargai kamu semua. Laulah, kalaulah tidak adanya doa ibadat kamu semua. Maknanya laulah doa hukum mawjudun. Ya, laulah doa hukum mawjudun. Ada kat bawah ni. Ya. Jadi doa ni akan jadi apa? Kita guna formula ni lah ya. Isim kan? Doa ni isim kan? Doa ni dia punya fi'il madhi dia da'a lah. Ya, fi'il madhi dia da'a. Fi'il mudhari' yad'u. Ya, da'a fi'il madhi da'a. Fi'il mudhari' yad'u. Masdar dia doa. Dakwah. Dan lain-lain lah ya. Maknanya berdoa lah.
Okey, jadi doa ni akan jadi apa? Isim mula ayat. Sebab laulah Mubtada. dia akan dikira mula Tuan Rompan. Okey, walaupun dia kat tengah ni, nampak kat tengah Ustaz. Yang Sebab kat tengah Arab tadi dia dia tak mesti boleh. sebelum dia ada waw Tuan Rompan. Yang terjemahan dia meskipun tu sebelum dia ada apa? Waw. Wow. Ada waw tak sebelum lau ni? Qul ma Tak ya'budu bikum rabbi, tak ada waw kan? ada, tak ada wow. Okey, jadi doa ni adalah Mubtada. mubtada, dan sebab tu dia depan dalam masa yang sama dia tidak ada alif lam, dia mudhaf, Mudah. Mudah. Kau mudah pun nilai. maujudun ni mana ada dalam ayat kan? Mm-mm. Maujud ni jadi apa? Jadi khabar mahzuf. Khabar Masuk. mahzuf. Tak ada. Formula 1. Tak nampak lah dalam ayat memang tak ada. Okey. Dah? Hmm. Sebab tu terjemahan dia tidak akan Untuk dalam bentuk masdar Ustaz ya. tidak akan Tuhan aku tidak akan menghargai kamu semua kalaulah tidak kerana doa ibadat kamu semua ada. Kalau tidak ada doa ibadat kamu semua ataupun kalaulah tidak doa ibadat kamu semua ada. Tapi dalam terjemahan tak sedap terjemah ada tu kat belakang kan. Jadi ada tu diletakkan di depan lah. Okey, ada tu terjemahan untuk mewujud. Okey. Dah? Dah. Laula kitabun minallah. Kalaulah tidak kitabun minallahi kat bawah ni pelengkap dia kat bawah. Kita terjemahkan dahulu yang atas. Kalau tidak. Laulah kalaulah tidak ketetapan daripada Allah. Kitabun ketetapan bukan buku ataupun kitab. Kitab di sini adalah ketetapan minallah daripada Allah ada. Ini ada ralat tak tuan-tuan? Ada ralat, ada dalam ralat tak yang ni? Tak ada. Yang ada nombor 5. Nombor 5. Ini surah apa tadi? Surah Al-Anfal ayat 68. Saya nak semak dulu tuan-tuan. Ayat ni. Kuat ada ralat. Ayat 68. Itulah. Kalaulah tidak kerana ketetapan Allah dari Allah itu mewujud ada Okey, jadi nak faham tuan-tuan tengok yang bawah ni. Penerangan yang kat bawah Okey. Isim selepas laula akan jadi apa? Tak. Tak ada. Kita pun jadi mubtada, jelas terang dan nyata tu dia punya baris dia tu baris Depan. depan dia jadi mubtada.
Cuma kalau ada yang kata Ustaz mutadak ni, kalau kita tengok formula nombor 8, dia mutadak nombor 18. Formula nombor 18, mutadak ni adalah isim ma'rifah. Spesifik. Ya, ma'rifah. Ma'rifah tu ada 6. Nama khas, domain dan sebagainya. Ada alif lam. Yang ni kitab ni tak ada alif lam kan? Bukan. Dia nakirah sini. Mutadak ni adalah Nakirah. nakirah. Tapi boleh kan mutadak datang dalam bentuk nakirah? Boleh tak? Formula nombor berapa tu? 33 kot. Cuba cek formula nombor 33, tuan-tuan. Betul tak? Khobarnya muqaddam. Mubtada boleh datang dalam bentuk nakirah ketika khobarnya muqaddam atau ia terletak selepas istifham atau ia menjadi mausuf atau ia terletak selepas waw hal dan beberapa keadaan yang lain. Dalam tu formula nombor 33. Hmm. Apa keadaan yang lain tu kena tengok balik dalam buku lah. Formula nombor 33. Tengok. Keadaan yang lain. Keadaan yang lain tu ada, saya rasa ada. Ni. Apabila mutadaknya didahului laula. Penuh dah tu nota ni. Oh. Saya dah cerita dah pasal laula aliun lah halaka umaru. Dah cerita dah dulu sebenarnya. Kan? Tu nampak tu. Ni. Okey, jadi di antara keadaan di mana mutadak boleh datang dalam bentuk nakirah bukan ma'rifah. Formula nombor apa? Nombor 35 ni buku surat berapa ni? 175 tuan-tuan. Kalau buku saya lah, buku tuan-tuan buku surat apa? 175. 175. Formula 33 Formula nombor 33 175. Buku tuan-tuan 175 juga ke? 33. 172. Okey, tuan-tuan tulislah kat sini Kita ada nakirah formula nombor 33 muka surat berapa? 172 ya. 172 ya. Kalau yang nombor 7 tu 174. 174. 174. 174. Okey. Kalau buku saya 173. Okey. Cuma kat sini bukan formula nombor sebab dah ada kita dah belajar. Saya tulis je lah kan. Nanti kan ada yang tanya pula. Kitab boleh jadi mutadak ke Ustaz? Mutadak kalau ikut formula nombor, kalau ikut formula mutadak ni, formula nombor 18 Formula nombor 18, mutadak ni dia kena isim Ma'rifah. ma'rifah. Okey. Tapi sekarang ni dia nakirah. nakirah. Jadi guna formula nombor 33. 23. Surat 174. Sebab tu formula ni dia memang kena, dia berkait satu sama lain lah. Okay. Baik, mana khabar dia? Maujud ni akan jadi khabar yang kita panggil khabar apa? Khabar mahzuf. Yang formula nombor 18 ni tak ada isu apa lah. Sebab kalau kita tengok diagram pun dia dah terang jelas dan nyata ada sebut situ kan. Jadi kita tak payah tengok muka surat, tak payah tengok dalam buku tak apa. Tapi kalau formula nombor 33 tu panjang kan. Nanti kan tak jumpa pula laula. Dalam diagram tak ada sebut laula kan. Khabar, maujud ni khabar mahzuf. Dibuang. Boleh, teman-teman. Okey, sudah? Laula kitabun mawjudun, laula kitabun minallah mawjudun. Kalaulah tidak ketetapan daripada Allah itu mawjud kitabun minallah tu sengaja tak ditulislah supaya tak menirukan lah. Kat sini sebenarnya ada kitabun minallah. Yang ni tak ditulis lah sebab mungkin tak nak tuan-tuan keliru lah. Nanti kan ada kata, Ustaz, minallah tu jadi khabar, boleh tak? Tak. Minallah ni dia bukan, kan khabar boleh dalam bentuk gabungan haruf je. Khabar syibih jumlah kan, Romat? Syibih. Kan? Nanti kan ada yang kata kitab mutadak, minallah tu jadi khabar. Tak. Minallah ni melengkapkan makna kitab tu. Ketetapan tu daripada siapa? Daripada Allah.
Ketetapan daripada Allah tu ada. Maujud tu khabar dia. Maka sebab tu dalam penerangan di bawah ni, kalimah minallah tu tak ditulis. Tak nak terlalu confuse. Ya, minallah ni bukan khabar. Khabar dia maujud. Tak nampak. Okey, sudah, Roman? Okay. Ada soalan? La'allakum soal. Ini. Tak, Alah, Ustaz. dah tepu dah. Okey. Kita berhenti dululah insyaAllah. Teman-teman, kita jumpa lagi. Kita berbaki satu formula lagi. Tapi formula yang akhir ni pun agak panjang juga sebenarnya. Ya. Bukanlah dia punya pecahan dia tu ataupun perangan dia tu agak panjang. Keadaan-keadaan di mana fi'il madhi tu keluar daripada penggunaan makna asal dia. Okey, nanti kita sambung dalam next class lah insyaAllah. Baik. Kita berhenti dulu insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asmanallahi bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرنا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih, Ustaz. Okay, sama-sama. Jazakallahu khairan.